Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi man wala. Yang dihormati Saudara Dr. Pak Saleh selaku moderator, semua rakan-rakan daripada NGO dan media kaum Tionghoa secara khusus, semua yang hadir, semua penonton. Terlebih dulu saya ucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk bersemuka dan berdialog dan majlis yang sangat bermakna pada kita yang hidup dalam masyarakat majmuk yang bercampur sejak beberapa dekad. Sekurang-kurangnya untuk menghilangkan salah faham yang timbul di antara satu sama lain, khusus terhadap Parti Islam Malaysia PAS. Apabila Parti PAS ini menamakan diri dengan Parti Islam yang dipahami sebagai satu agama tanpa melihat secara menyeluruh daripada ajaran Islam dan sumber ajarannya yang asal, menunjukkan bahawa Islam itu tidak boleh didefinisikan, ditakrifkan sebagai satu agama sahaja dengan perkataan agama atau religion dan bahasa-bahasa lain. Kerana Islam itu merangkumi seluruh cara hidup manusia. Bukan sahaja dalam aspek agama yang dipahami oleh kebanyakan bahasa lain, hubungan dengan Tuhan, hubungan spiritual, rohani, akhlak atau moral sahaja. Dalam ajaran Islam itu terkandung di dalamnya aspek-aspek hidup bermasyarakat. Bukan sahaja individu. Melibatkan perkara politik, ekonomi, kebudayaan dan lain-lain. Sekiranya kita merujuk pada kitab suci Al-Quran, merupakan sumber penting ajaran Islam, menunjukkan Islam menerima konsep masyarakat majmuk. Yang kedua, konsep tidak ada paksaan dalam agama. Walaupun manusia diajak menganut Islam. Dan konsep masyarakat madani. Dalam masyarakat majmuk, dalam Quran ada satu ayat, firman Allah Ta'ala, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, inna Allah alimun khabir. Surah Al-Hujurat. Yang bermaksud, wahai manusia seluruhnya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, menjadikan kamu asalnya dari seorang ayah, seorang ibu, Adam dan Hawa. Seterusnya berbangsa dan bersuku kaum. Tujuannya supaya kamu bertaaruf, berhubungan, bertolong-menolong, bermasyarakat di antara satu sama lain. Yang paling mulia kalangan kamu ialah yang paling patuh kepada perintah Allah. Mengerjakan yang baik, meninggalkan yang jahat.
Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui berkenaan diri kamu dan urusan kamu. Kami diajar dalam Islam, asal manusia itu daripada satu ayah, Adam dan Hawa. Kemudian berkembang, berkeluarga, berkaum, berbangsa, tinggal di seluruh pelosok dunia. Tujuan Tuhan jadikan mereka bukan sahaja sebagai hamba Tuhan yang taat pada Tuhan, dalam masa yang sama supaya mereka memakmurkan bumi, mentarbiyah makhluk yang ada makhluk lain yang ada di atas muka bumi ini. Memerlukan mereka berhubungan di antara satu sama lain. Bermasyarakat madani. Tak mungkin seorang manusia hidup berseorangan secara individu, secara satu bangsa sahaja. Seorang ilmuwan Islam, Ibn Khaldun, yang terkenal di barat dan timur penulisannya tentang ilmu kemasyarakatan, menyebut contoh hanya satu keperluan bagi tiap-tiap manusia. Pakaian, makanan, tempat tinggal. Contohnya pakaian. Semua bangsa memerlukan pakaian. Pakaian dibuat daripada kain. Kain daripada benang. Benang daripada kapas. Kapas mesti ditanam. Mesti ada alat. Alat daripada besi. Mesti ada kemahiran. Tidak mungkin seorang manusia satu bangsa memerlukan sehelai kain menjalankan semua pekerjaan itu. Mempunyai semua kemahiran itu. Mestilah ada yang menanam kapas, ada yang melombong besi, ada yang bertukang, ada yang berniaga, ada yang mengurus. Itu pakaian, makanan begitu juga. Walaupun mereka berbeza dari segi budaya, hukum halal dan haram boleh dan tidak boleh. Tapi asas keperluan, makanan, tempat tinggal, hubungan dan sebagainya adalah bersatu semua manusia. Kita raikan kesatuan ini. Mesti hidup secara berhubung antara satu sama lain dalam titik pertemuan dan meraihkan perbezaan antara satu sama lain. Maka Islam bukan sahaja menetapkan ajaran yang berkait dalam hubungan manusia dengan Tuhan, termasuk hukum berkeluarga, termasuk hukum bermasyarakat, termasuk hukum berpolitik. Dalam masa yang sama, Islam menerima masyarakat majmuk. Tidak mungkin satu bangsa, satu keluarga saja. Tuan tak boleh paksa orang menganut Islam semua. Itu tak mungkin. Islam menerima hakikat masyarakat majmuk. Dalam sejarahnya, Islam pernah mendirikan sebuah negara. 1400 tahun yang lalu. Di tempat yang bernama Yathrib, di tengah padang pasir Arab. Mengumpulkan masyarakat majmuk penganut berbagai agama Islam, Yahudi, Kristian termasuk penyembah berhala. Dalam sebuah negara, Islam memimpin, Islam memerintah. Kerana untuk merealisasikan hukum dan ajaran Islam itu mestilah kepimpinan negara yang menganut Islam. Dalam masa yang sama, Islam menerima ajaran-ajaran yang lain dalam hidup bermasyarakat. Di sini dalam aspek pemerintah dan masyarakat Islam agak berbeza dengan ideologi dan teori yang lain. Kita melihat apabila negara dipimpin oleh ideologi liberal kapitalisme, satu parti yang memerintah,
melibatkan anggota satu parti saja. Kalau komunis memerintah, semua anggota parti komunis. Tetapi dalam pemerintahan Islam, mengandungi masyarakat majmuk, pemimpin asas ialah yang menganut Islam itu. Tetapi dalam urusan pengurusan, pentadbiran hidup bermasyarakat, Islam menerima penganut bukan Islam dalam kabinet. Kalau pemerintahan negeri, kabinet, diterima mengurus, mentadbir urusan kehidupan manusia. Ini wujud dalam sejarah Islam. Dalam masa yang sama, Islam bersifat terbuka. Menerima kebijaksanaan daripada semua bangsa yang ada dalam dunia. Dengan sebab itu, tamadun Islam adalah diambil daripada tamadun berbagai bangsa dalam dunia. Dan tamadun Islam itu ada rujukan tamadun Cina sendiri, tamadun India, Rom, Parsi, Mesir, Purba dan lain-lain. Mana yang positif diambil oleh Islam, yang negatif ditolak oleh Islam. Saya nak sebut satu contoh. Sebuah buku perubatan yang dikarang oleh Ar-Razi. Dia terjemah dalam bahasa Latin, terjemah dalam bahasa Inggeris. Ensiklopedia perubatan. Di dalamnya rojokkan daripada perubatan Cina, perubatan Rom, perubatan India, Parsi dan lain-lain. Yang menunjukkan keterbukaan ilmu dalam Islam. Ketika tamadun, kuasa besar dunia membunuh ahli-ahli ilmu, membunuh ilmuwan kerana dengki pengaruh mereka. Kita pernah dengar ahli falsafah dibunuh di Greek. Arkitek dipotong tangan. Takut buat istana yang lain dari yang dibina untuk seorang raja. Dipotong tangan arkitek. Macam-macam ceritanya. Islam menghormati ilmuwan berbagai bangsa dan berbagai agama. Ramai mereka menganut Islam bukan dipaksa. Kan mereka dilayan dengan adil dan baik, mengikut konsep adil untuk semua yang ada dalam ajaran Islam. Secara khusus, untuk meminta masa yang mengejar kita, Islam mempunyai hubungan dengan Cina sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sejarah Cina melaporkan, sejarah Islam melaporkan, di mana peniaga-peniaga Arab yang awal menerima Islam sudah berkunjung ke Cina. Dan mereka membawa berita Islam ke negeri Cina. Saya pernah melawat negeri Cina. Di Cina ada masjid yang dibina sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ada suku kaum yang menganut Islam. Bahkan ada raja dalam dinasti yang menganut Islam. Seorang tokoh Laksamana Cheng Ho adalah seorang Islam. Kublai Khan, raja Mughal yang terkenal dengan ganas untuk melayani rakyat Cina, mengambil orang Islam menjadi pegawai. Kerana mengharapkan layanan baik orang Islam memberi pengaruh pada kerajaannya. Sebagai contoh. Bukan saya nak memagiri, ini satu kenyataan sejarah. Oleh kerana itu, dalam konteks Malaysia, apabila kita menerima nasib wujudnya masyarakat majmuk di Malaysia ini, dicipta oleh penjajah British. Sama ada kaum Melayu yang tinggal lama di sini, asal di sini lebih awal, dari Sumatera, Kepulauan Nusantara, ataupun kaum Cina yang dibawa oleh British, kaum India dibawa oleh British untuk menjadi pekerja dan buruh. Kaum Cina bekerja di Lombong, India di estate. British datang memperhambakan kita semua di sini. Penduduk asal, termasuklah pendatang, diperhambakan untuk menjana ekonomi British dan melaksanakan agenda politik adu domba supaya pertemuan kaum berlaku.
Mereka boleh berniaga senjata. Mereka boleh dalam polisi pecah dan perintah. Terus mempengaruhi kita. Ini agenda mereka. Maka PAS mengambil pendekatan Islam dalam menangani masyarakat majmuk di Malaysia. Dengan sebab itu, PAS yang ditumbuhkan tahun 51, pecahan daripada parti kebangsaan Melayu-Melaya di zaman Jepun dan parti syarikat Islam sejak zaman awal British lagi, yang diharamkan, ditubuhkan PAS. PAS ditubuhkan tahun 51, menyertai pilihan raya umum tahun 1955. Kerana Islam adalah sinonim dengan demokrasi, hak rakyat. Dengan masyarakat majmuk. PAS menyertai pilihan raya di masa itu. Bersama dengan parti-parti yang ada, iaitu UMNO, MCA dan MIC. Parti kaum yang ada di masa itu. PAS sebagai pembangkang. Kerana PAS ada pendekatan sendiri berbeza dengan UMNO dan parti lain. Namun kita menerima masyarakat majmuk. Dalam pilihan raya itu, kita menang satu kerusi saja di Kriang Laut. Satu-satu je pembangkang. 52 kerusi, satu di mana PAS, 51 ialah Perikatan, UMNO, MCA dan MIC. PAS menerima hakikat masyarakat majmuk. Dan terus menyertai pilihan raya dan menjadi pembangkang sejak mula. Sampai hari ini, menyertai kerajaan dalam tarik tali sepak tajam politik tanah air. PAS terlibat dalam arena politik tanah air. Oleh kerana PAS bertapak di kawasan majoriti orang Islam, di Terengganu, di Kelantan, di Kedah sahaja, di Patah Barat, amat sulit bagi PAS kerana menerima tekanan-tekanan penjajah British sejak zaman penjajahan. Tidak mendapat liputan media. Namun kita dapat merealisasikan konsep Islam masyarakat majmuk di negeri yang kita perintah. Di Kelantan kita perintah peringkat awal 59 hingga 79. Terengganu 3 kali, 59 hingga 61. 99-2004, ini kali yang ketiga kita merentah, di Kedah kita merentah. Dan apa yang menarik perlu disedari oleh masyarakat kaum di sini, berbagai kaum. Ketika tercetusnya peristiwa 13 Mei tahun 69. Di mana negeri yang kuat pengaruh PAS tidak berlaku 13 Mei. Kaum lain tidak ditekan, tidak ditindas oleh orang Melayu yang menganut Islam. Yang ramai pendukung-pendukung PAS. Yang menyokong PAS. Kenapa? Kerana sifat Islam yang ada dalam diri mereka. Tok guru yang mengajar mereka ajaran Islam. Yang menerima konsep kemanusiaan sejagat masyarakat majmuk. Kalau ada kemalangan sedikit, itu serpihan. Mereka yang jahil, yang bebal tentang ajaran Islam. Maka saya mengharapkan supaya rakan-rakan bukan Islam jangan melihat wajah Islam daripada orang-orang Islam yang tidak tahu apa dia Islam. Yang jahil agama mereka sendiri. Mesti rojok pada buku-buku Islam yang asal. Quran terjemahan ada pada hari ini. Buku yang tulis oleh ilmuwan Islam dengan amanah, dengan cermat. Jangan buku orientalis yang menggambarkan wajah yang buruk tentang Islam. Yang membawa Islamofobia pada hari ini. Gambarannya salah. Mesti rojok pada asal ajaran Islam itu. Inilah yang kita bawa kepada masyarakat majmuk di Malaysia. Dan sebab itu kita yakin dan percaya penyelesaian yang dibawa oleh PAS dalam menangani masyarakat majmuk ini dapat menyelesaikan masalah di masa yang akan datang. Setelah kita melihat timbulnya ketegangan di banyak tempat di dunia. Gagalnya ideologi dan berbagai teori. Beri peluang kepada Islam untuk memerintah. Dan Islam sebenarnya pernah memerintah 1,300 tahun lebih. Dalam negara yang luas. Berpusat di negeri Arab,
sempadannya di Spanyol, di pantai barat Afrika, perbatasan negeri China, sampai ke Asia Tenggara, masyarakatnya paling majmuk, bukan di tengah-tengah masyarakat Islam, di Indonesia, di Egypt, termasuk di negeri-negeri yang lain, ada penganut-penganut agama lain. Bukan penganut Islam. Rumah-rumah ibadat yang dibina sejak sebelum kedatangan Islam masih ada di Indonesia, masih ada di Mesir, masih ada di Syria, masih ada di Iran. Rumah ibadat agama Majusi masih ada di Iran. Masih ada, tak dikacau penganut-penganut mereka. Tak dikacau, tak diganggu. Menandakan kebebasan beragama itu wujud dalam pemerintahan Islam, dan Islam boleh menangani masyarakat majmuk selama beberapa abad. Adapun kejatuhan orang Islam ialah setelah pemimpin-pemimpin Islam meninggalkan ajaran agama mereka sendiri. Kerana mengikut proses umur sebuah kerajaan dalam dunia, macam umur manusia dulu. Manusia juga bila lama-lama dia akan jadi tua, nyanyuk, lemah, lumpuh, jatuh dan timbul generasi baru. Ini perlu kita faham. Ini senario yang berlaku dalam kehidupan manusia. Apa yang penting ialah saya ucapkan terima kasih. Kan diberi peluang seperti ini untuk saya memperkenalkan apa dia Islam yang kita bawa untuk masyarakat majmuk. Mudah-mudahan insya-Allah saya akan dapat memberi penjelasan semampu saya sekiranya ada apa-apa soalan yang timbulkan. Cukup sekadar itu, terima kasih. Alhamdulillah, penjelasan yang telah diberikan oleh yang berhormat Tuan Guru Haji Abdul Habib Awang tadi diharap dapat memberikan sedikit pencerahan kepada panelis yang akan meneruskan program pada petang ini. Dan saya tak berniat untuk mengulas apa yang disebutkan tadi, biarlah panelis memahaminya dalam konteks mereka, dan ketiga-tiganya boleh mengemukakan soalan dan meminta penjelasan dengan apa yang berlaku. Jadi saya ingin menjemput Saudara Jason Leong dari Christian for Peace Harmony of Malaysia untuk memulakan dialog pada petang ini. Silakan, Mr. Jason. Selamat petang Tuan Moderator Dr. Fuad, dan selamat petang juga kepada YB Datuk Seri Tuan Guru dan panelis-panelis yang lain. Agak menarik juga apa yang telah dikemukakan tadi oleh Tuan Guru tentang bagaimana PAS sebagai sebuah parti politik sebenarnya merangkumi aspek-aspek kemasyarakatan yang lain, bukan hanya dalam dimensi politik, dan ianya juga merupakan satu parti politik walaupun berdasarkan ideologi Islam, tetapi PAS adalah bersifat terbuka dan menerima bahawa Malaysia ini merupakan sebuah masyarakat yang majmuk. Jadi memang seperti mana juga di dalam kepercayaan orang Kristian bahawa Tuhan menjadikan manusia dalam pelbagai kaum, agama dan budaya di muka bumi ini. Kami percaya bahawa ini merupakan tanda keagungan Tuhan yang menjadikan makhluknya dalam pelbagai bentuk dan rupa. Dan apa yang penting ialah kadang-kala terdapat pelbagai isu yang sensitif diketengahkan kerana perbezaan dalam masyarakat Malaysia dan kefahaman antara kaum. Tapi kami rasa juga bahawa situasi begini di masa kini janganlah dibiarkan membarah kerana cabaran membentuk satu kaum atau satu bangsa Malaysia yang harmoni amat penting, dan kalau terdapat sifat kebencian atau permusuhan atau dalam kemasyarakatan atau perkauman, dan maka ia akan mengundang satu bahaya dan risiko yang tinggi. Jadi mungkin satu soalan yang saya nak tujukan ke YB Datuk Seri ialah
Oleh kerana Malaysia mempunyai masyarakat majmuk dengan kepelbagaian keturunan, adakah situasi ini memberikan kelebihan atau menjadi halangan untuk melahirkan keharmonian yang sebenarnya dalam masyarakat kita dan mengikut matlamat PAS politik parti politik PAS, iaitu nak membentukkan satu negara sejahtera. Dan mungkin keduanya juga ialah jikalau terdapat konflik antara dua agama atau dua kumpulan atau bangsa bukan Islam, di mana sebuah negara dipimpin oleh satu bangsa Islam, seperti mana yang Tuan Guru telah ceritakan di masa yang lampau, dipimpinan oleh kelompok Islam, tetapi di bawahnya terdapat pelbagai kaum, tetapi terdapat konflik di antara kaum daripada berbagai bangsa dan agama yang bukan Islam. Jadi kalau dalam hal demikian atau situasi demikian, apakah undang atau rujukan undang-undang atau model peraturan yang mesti digunakan untuk mencuba menyelesaikan konflik antara dua puak yang bukan Islam ini? Jadi itu merupakan satu soalan kedua saya lah dalam hal ini. Dan saya juga merasa amat tertarik juga sebenarnya bila saya membaca tentang PAS, keperluan untuk menjadi seorang ahli PAS hanya tertakluk kepada bahasa sama ada dia itu seorang Islam atau bukan Islam. Dan ianya tidak berdasarkan ethnicity atau bangsa dia orang itu. Jadi sebenarnya dalam realiti politik hari ini, mungkin lebih senang untuk seorang Cina atau orang India yang beragama Islam memasuki menjadi ahli PAS daripada dibandingkan bahawa seorang Cina atau seorang India yang beragama Islam nak cuba masuk UMNO. Mungkin lebih susah nak masuk UMNO untuk menjadi ahli politik UMNO. Jadi mungkin komen boleh diberikan oleh YB Dato' Sri nanti. Terima kasih. Terima kasih Saudara Jason. 3 soalan daripada beliau untuk dijawab oleh Yang Berhormat Tuan Guru. Saya persilakan Tuan Guru untuk menjawab soalan-soalan berkenaan. Terima kasih. Yang pertama, situasi masyarakat majmuk ini adakah satu kelebihan atau satu halangan? Jawabnya satu kelebihan. Kerana Islam itu sendiri bersifat sejagat, bukan bersifat satu kaum sahaja. Dan sebab itu ada masyarakat majmuk di Malaysia ini sebagai satu hadiah kepada PAS untuk memperkenalkan Islam. Bagaimana kita menangani konflik, krisis dalam masalah ini? Ini soalan yang kedua. Seperti saya sebut dalam pendahuluan saya tadi, bahawa Islam menerima titik persamaan kemanusiaan. Titik persamaan. Ini sama. Manusia memerlukan makanan, memerlukan pakaian, memerlukan pelajaran, memerlukan tempat tinggal, memerlukan transport, memerlukan kemudahan hidup. Ini titik persamaan. Perkara ini kita tak boleh usik kerana perbezaan kaum, perbezaan agama. Tak boleh. Tak boleh usik. Dengan sebab itu kita benar
berpolitik, benar berniaga, benar berpelajaran, benar apa, keperluan hidup, titik persamaan, itu diraikan. Itu mesti dibenarkan. Adapun titik perbezaan, bila ada perbezaan, halal dan haram, boleh dan tak boleh. Ini kita tak boleh paksa orang bukan Islam. Tak boleh paksa. Apa yang penting diberi kebebasan kepada pihak lain mengikut ajaran agama mereka, dalam masa yang sama menjaga sempadan sensitiviti hubungan kaum. Itu perlu dijaga. Sebagai contohnya, Al-Quran mengajar kita. Walaupun orang Islam mengajar, Tuhan itu satu saja. Tak ada Tuhan lain melainkan Allah. Ada ayat Quran melarang jangan kamu memaki hamun Tuhan orang-orang yang bukan Islam. Nanti dia memaki Allah. Dia boleh maki Allah. Macam kita tak boleh maki bapa orang. Kalau orang maki bapa kita, kita marah. Begitulah tak boleh maki bapa orang. Itu sempadan. Titik perbezaan antara satu sama lain. Jadi kita ambil titik persamaan, kemudian perbezaan ni mesti ada raih-meraih antara satu sama lain. Yang ketiga, menerima keahlian seorang Islam tanpa mengira kaum. Itu betul. Betul. Kita menerima keahlian menjadi ahli PAS tanpa mengira apa bangsa dia, asal dia menganut Islam. Ini biasa nak jadi ahli parti komunis, mesti dia menganut ideologi komunis. Kalau nak menganut UMNO, mesti menganut ideologi UMNO. Nak mengikut, nak jadi ahli parti Demokrat, mesti menganut ideologi Demokrat. Itu biasanya. Kita tidak mengira kaum bangsa. Tetapi Islam adalah satu ideologi. Dan sebab itu Islam tak boleh terima orang bukan Islam. Kan Islam satu ideologi. Bila nak menjadi ahli PAS, mesti dia seorang Islam. Dia menerima Islam secara menyeluruh. Namun demikian, Islam menerima keahlian bukan Islam. Keahlian hidup bersama dinamakan ahli bersekutu. Ahli pendukung, ahli bersama, ahli zimmah. Ahli yang wajib diberi jaminan keselamatan, diberi hak kepada mereka dalam sebuah negara, sebuah masyarakat. Itu keahlian. Kita bagikan ahli dua. Yang pertama, ahli yang menganut Islam. Kedua, ahli yang tak menganut Islam, yang sama kemanusiaan dengan kita. Yang mesti kita hormati, kita jaga mereka, hak kebebasan agama mereka mesti dihormati, tak boleh menyakiti mereka. Bahkan apa yang dilarang oleh agama mereka, kita tak boleh halang. Tak boleh halang. Makanan yang dihalalkan oleh Islam dihalang oleh agama lain, tak boleh. Tak boleh halang. Bukan Islam membenarkan mereka memperniagakan barang-barang ini sesama penganut agama mereka. Kita dilarang menyentuh sensitiviti penganut agama lain. Sekian terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuan Guru. Penjelasan yang saya rasa cukup menarik daripada Tuan Guru. Cuma tentang keahlian PAS tadi untuk saudara Jason, memang PAS meletakkan syarat ahli sebagai seorang Islam sahaja. Namun PAS menerima ahli bersekutu yang ada sekarang ni, Kelab Penyokong PAS, kita ada Dewan Himpunan Penyokong PAS. Dan tentang bangsa memang tidak tercatat dalam perlembagaan PAS. Asalkan mereka Islam, mereka Cina, mereka India, Kazakhstan dan sebagainya, mereka layak untuk jadi ahli PAS. Dan itulah yang berlaku hingga hari ini, ya, untuk Jason. Okey, saya pergi kepada panelis yang kedua, Brother Wong Chun Tat dari Buddhist Fellowship Malaysia. Mungkin saya dah pun dengar penjelasan Tok Guru 15 minit untuk pertama tadi tentang Islam. Kemudian dialog bersama dengan cara Jason. Jadi saya persilakan saudara Wong Chun Tat untuk bertanya soalan atau mengulas 15 minit yang Tok Guru sebutkan tadi, dan seterusnya mengemukakan soalan untuk dijawab oleh yang berhormat Tok Guru Haji Abdul Rahman Awang. Silakan saudara Wong Chun Tat. Selamat tengah hari saya ucapkan kepada moderator Datuk Fuad, kepada YB Datuk Sri, kepada Jason dan saudara Tai. Okey, saya amat gembira dijemput untuk dialog ni sebab saya percaya bahawa kalau komunikasi satu hala memang akan datangkan perselisihan faham. Hanya komunikasi dua hala kita dapat menjelaskan apa-apa salah faham yang mungkin ada. Ini adalah amat penting dan saya harap kita adakan lebih banyak lagi platform macam ni untuk kita
jelaskan apa-apa perselisihan faham yang ada. Dan yang saya nak rujuk kepada YB Dato' Sri, kalau YB masih ingat 2 tahun yang lepas, pada tahun 2019 bulan 1, YB ada buat press statement kepada millennial yang mengatakan bahawa Dato' Sri has delivered a warning to Muslim to place their trust in Muslim leader regardless of their wickedness, claiming that believers will end up in hell if led by non-Muslim. YB mengatakan bahawa Muslim mesti memastikan bahawa Muslim yang memerintah agama ni, kalau non-Muslim maka semua akan masuk neraka. Yang ini bila saya baca, saya rasa tak selesa sebab seperti apa yang kata YB kata tadi, ini negara majmuk. Ada pemimpin Muslim, ada pemimpin bukan Muslim, mungkin yang menganut agama Kristian ke, agama Buddha ke, agama Hindu ke, ataupun yang tiada memiliki apa-apa agama. Okey. So bila YB cakap macam ni, saya rasa macam kenapa pula macam ni? Tak sama dengan apa yang YB Dato' Sri kata tadi. Okey, yang ini yang pertama. Dan yang kedua, disebabkan ni soalan saya, macam mana pendapat atau pandangan YB Dato' Sri terhadap rasuah, terutama sekali rasuah bila dia rasuah tu daripada ahli-ahli politik ataupun pemimpin negara. Ini yang kami nak tahu sebab kami pernah dengar macam YB okey dengan rasuah oleh daripada pemimpin negara. Ini yang saya nak tahulah. Dan sebagai seorang penganut agama Buddha, walaupun kes ni tak banyak dalam kalangan agama Buddha, tetapi sebagai seorang rakyat Malaysia, saya nak tahu pandangan YB Dato' Sri tentang conversion dari satu agama ke agama lain daripada hanya seorang daripada ibu bapa. Bukan dua pihak ibu bapa yang kata yes. Mungkin hanya bapa yang kata yes, ibu no, ataupun ibu yang yes, bapa yang no, lepas tu anak tu ditukarkan agama. Apakah pandangan YB Dato' Sri terhadap kes ni? So ada 3 soalan daripada saya lah. Terima kasih. Yang pertama, perbincangan tentang masuk surga, masuk neraka. Itu cerita selepas mati. Masa itu ada kerajaan Tuhan saja. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Dengan sebab itu kita tak perlu campur urusan Tuhan. Tuhan mengadilinya. Bukan Tuhan lebih tahu hati seseorang. Amalan seseorang dikira pada hari kiamat nanti, ikhlas dia tak ikhlas. Itu urusan Tuhan tentang surga neraka. Bagi seorang Islam, mestilah ikhlas dengan Tuhan. Tak ada Tuhan, melainkan Allah sahaja. Orang Islam dia percaya. Kalau percaya Tuhan yang lain daripada Allah, Tuhan tak terima. Itu kepercayaan orang Islam. Ini akan dihukum pada hari kiamat. Lepas itu mahkamah Tuhan, mahkamah kita. Itu keyakinan kami. Itu masing-masing agama dia percaya. Kalau penganut agama lain dia percaya, dia jalan dia lepas mati ada jalan dia, itu pula kita boleh paksa. Itu urusan kerajaan di alam akhirat, bukan kerajaan kita. Kita bincang ni tentang kehidupan kita di dunia. Dalam kehidupan dunia ni, Islam menerima masyarakat majmuk, menganut berbagai agama, tak boleh paksa penganut agama lain. Kita diberi amanah untuk memerintah negara. Di hari kiamat, bukan amanah kita lagi. Maka urusan dia dalam alam dunia ni, tanggungjawab kita adil terhadap semua, termasuk orang yang bukan Islam. Bukan Islam mengajar. Ini ayat Quran. Dalam surah Al-Anfal. Jika sekiranya seorang bukan Islam yang dizalimi di negara mereka, menjadi pelarian di negara Islam, hendaklah diberi perlindungan. Diberi perlindungan. Tak boleh. Contohnya, ada orang bukan Islam, dizalimi di negara mereka. Dia terpaksa jadi pelarian. Datang ke negeri kita. Walaupun dia bukan agama kita. Di atas nama kemanusiaan, kita mesti melindungi dia. Kalau kita tak sanggup melindungi dia, fa'ablighu ma'manah. Ini ayat Quran. Naklah diberi dan dihantar ke negeri yang aman. Tak boleh hantar balik negeri yang menzalimi dia. Kalau kita hantar, kita berdosa. Ini menunjukkan bahawa Islam itu mesti melayan manusia tanpa mengira agama. Dalam masalah rasuah.
kita diajar dosa rasuah ni melibatkan semua. Melibatkan yang memberi rasuah, yang menerima rasuah, yang menulis, yang membantu, yang semua berrasuah. Tanpa mengira sama ada dia pemimpin yang paling tinggi, pemimpin yang paling rendah, diharamkan rasuah dalam Islam. Tak dia kecualikan. Sekali-kali dalam masalah rasuah. Cuma mungkin di sana kita tak boleh takrifkan rasuah. Kita tolong orang miskin. Kadang-kadang seorang yang berada dia tolong orang miskin. Dia seorang wakil rakyat, dia tolong orang miskin. Memang kawan tu miskin betul-betul, dia tolong. Dia tolong, dia bantu. Dia tolong. Dia tak boleh paksa orang tu sokong dia, tak sokong dia. Kalau dia paksa sokong dia, boleh jadi rasuah. Tak, paksa tidak boleh. Kadang-kadang dia anggap rasuah juga kan menolong orang miskin. Itu tak boleh, tak betul. Itu salah. Dengan sebab itu, kita mesti skop tak ada rasuah tu kena beza yang orang yang buat kebajikan dengan yang betul-betul rasuah. Jadi kita kena sedar. Sama ada dia ahli politik, dia siapa, tak ada beza dalam Islam. Tuhan melaknat orang yang beri rasuah, menerima rasuah, yang memberi kemudahan rasuah. Itu ajaran yang terang dalam ajaran Islam. Yang kedua, perbezaan dalam satu keluarga. Islam tak boleh paksa dalam satu keluarga. Walaupun anak masuk Islam, Islam mewajibkan anak menghormati ibu bapa. Tolong ibu bapa yang susah. Wajib, bukan sunat. Tetapi tidak boleh ikut perkara yang dilarang oleh agama. Contohnya, orang Islam mengharamkan daging babi. Ibu bapa minta beli daging babi. Tak boleh. Kita tak boleh tolong. Itu tak boleh. Itu salah. Tapi kalau beli yang halal, itu boleh. Dihalang oleh agama. Itu sembarangannya. Kalau ibu bapa sakit, wajib kita kena tolong. Itu wajib kena tolong. Itu tanggungjawab. Mesti ditunaikan. Dan anak tak boleh paksa ayah dalam menganut agama. Begitu ayah tak boleh paksa anak menganut agama. Hubungan keluarga, silaturahim mesti dijalin, mesti dipelihara dengan sebaik-baik. Perbezaan agama diraihkan. Bahkan Islam membenarkan kita orang Islam meraihkan ibu bapa yang bukan Islam meninggal dunia. Pergi ke kubur, tak ada salah. Meraihkan kematian dia. Tetapi melakukan upacara agama, itu tidak boleh. Itu sempadan dia. Simpati sebagai orang tua itu ada. Kita kena tolong. Bahkan Islam dianggap sebagai satu kewajiban. Kita bersimpati dengan siapa sahaja, walaupun berbeza agama. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tok Guru. Mr. Wong, mungkin soalan pertama tadi tak berapa jelas ya. Saya rasa boleh tak Mr. Wong ulang semula supaya dapat penjelasan lebih jelas daripada Tok Guru. Mr. Wong? Ya. Soalan pertama tadi boleh Mr. Wong ulang semula tak? Dekatkan sikit dengan mikrofon Mr. Wong. Okey, boleh. Soalan pertama tu sebenarnya saya rujuk kepada Millennial 8 hari bulan Januari tahun 2019. Millennial 8 hari bulan Januari tahun 2019. Di mana YB Datuk Seri dia kata dekat sini Datuk Seri Abdul Hadi Awang has delivered warning to Muslims to place their trust in Muslim leaders regardless of their wickedness, claiming that believers will end up in hell if led by non-Muslim. Yang saya hairan tu, kalau kata place the trust in Muslim leader tak ada masalah. Tetapi dekat sini dia kata place their trust in Muslim leader regardless of their wickedness. Itu yang saya rasa heran. Dan dia kata claiming that believers will end up in hell if led by non-Muslim. Kalau penganut Muslim tu dia dibimbing, dipimpin oleh penganut yang bukan Islam, dia akan masuk neraka. Itu yang saya rasa heran. Kita pilih pemimpin yang sama agama dengan kita walaupun dia orang tu wicked, walaupun dia orang tu jahat. Itu yang saya rasa kenapa pula macam ni? Sebab dia tak sama dengan fahaman saya tentang ajaran Islam. Boleh Tok Guru jelaskan sekali lagi Tok soalan tu? Selagi seorang tu Islam, dia percaya pada Tuhan satu saja, tak ada Tuhan lain melainkan Allah sahaja, dia buat dosa, dia buat salah. Dia buat salah, dia buat dosa, melakukan kesilapan. Dia tetap dihukum kerana kesalahan dia. Sama dihukum di atas dunia ataupun diperpeluang untuk bertaubat. Tetapi apabila seorang itu melantik Tuhan yang lain daripada Allah,
kita diajar sangat dimerka oleh Allah. Allah Ta'ala tak ampun dia. Itu cerita selepas mati. Itu hak Allah Ta'ala, bukan hak kita. Dia ajar pada kita, kalau kita lantik Tuhan lain pada Allah, Tuhan tak terima dia punya amalan. Sekadar dunia saja, Tuhan akan tolak. Kerana mesti seorang Islam menerima Tuhan itu satu saja. Kalau terima Tuhan yang lain, maka Tuhan tak ampun dah saja. Itu kepercayaan kita. Kalau orang agama lain nak percaya lain, itu pulang pada dia. Itu cerita di hari akhirat. Bukan cerita di atas dunia. Itu mahkamah Allah Ta'ala. Mahkamah Tuhan. Bukan mahkamah kita. Ya. Mengikut kepercayaan kita. Saya kata jelas. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Tok Guru. Mr. Wang mungkin boleh sediakan soalan lagi untuk buat penjelasan kemudian, kerana kita ada masa lagi lebih kurang 1 jam ya. Saya akan ulang sekali lagi kepada panelis-panelis. Jadi saya jemput panelis yang ketiga dulu sebelum kita kembali kepada Mr. Jason kemudian. Bro Zihao atau lebih terkenal dengan Apik Cina, yang kita tahu bahasa Melayu cukup bagus dan kita dengar ulasan-ulasan politiknya di Facebook dan sebagainya. Jadi hari ini dia berdepan dengan Presiden PAS. Saya bagi peluang kepada Brother Apik untuk bertanya soalan kepada Tok Guru supaya you heard from the house mark. Silakan Brother Apik. Boleh dengar tak? Boleh. Salam sejahtera kepada Tuan Moderator Dr. Fuad Saleh, Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Adi Awang, Saudara Datuk Jason Leong dan juga Saudara Wong Chun Tat. Bertualah saya dapat bersua muka dengan Yang Berhormat Datuk Seri, sebab Datuk Seri memang saya dengar nama lama, memang saya kenal dari kecil lagi, tapi sekarang first time dapat bersua muka secara online dengan Datuk Seri. Saya nak memberi ulasan sedikit tentang ulasan tadi Datuk Seri mengenai kerajaan Islam di merata dunia. Saya ada satu pandangan yang berbeza sikit. Islam satu saja, tetapi orang yang mengamalkan Islam itu berbeza-beza. Contohnya, kalau kita membuat bandingan daripada Datuk Seri mengenai Cheng Ho. Cheng Ho seorang Muslim, tapi dia membenarkan anak-anak kru dia untuk membuat sembahyang di tokong dan sembahyang bersama sekali. Kalau kita tengok Sufism, mereka membuat sembahyang secara bulatan dan berlompat-lompat. Kalau kita tengok peperangan antara orang Islam di Iran dan Iraq, antara mereka yang mengikut agama Islam yang sama, tetapi cara yang berlainan, contohnya Sunni dan Syiah. Tetapi saya nak bezakan ialah apa yang kita dapat di Malaysia ini adalah satu gabungan Islam dan Melayu. Melayu dan Islam. Islam yang Maha Pengampun, yang menjaga semua kaum, yang promosikan satu masyarakat majmuk dan bergabung dengan sifat penyayang kasih sayang orang Melayu. Saya melawat ke banyak negara. Saya bagi contoh. Kalau kita bandingkan Pakistan dengan Malaysia, dalam sistem perundangannya, syariah adalah tinggi daripada undang-undang sivil. Tapi di Malaysia, dia sama rata. Kalau kita tengok di negeri-negeri Arab ataupun Timur Tengah, penjagaannya ataupun pemeliharaannya terhadap orang asing, terhadap orang minoriti, tidak boleh setanding cara kerajaan Islam Melayu di Malaysia. Saya bagi contoh lagi, sekolah rendah jenis kebangsaan Cina Tamil, sekolah menengah jenis kebangsaan, hanya Malaysia saja kita dapat nampak dan seluruh dunia kita tidak dapat mengesan pun. Justru Islam memang satu agama yang suci, yang mulia, dan cara pemerintahan oleh Nabi Muhammad adalah satu cara yang kita semua sanjung. Cumanya orang yang mengakui sendiri sebagai Muslim itu berlainan dan berbeza antara satu sama lain. Itu saya mempunyai pandangan yang sedikit berbeza dengan ulasan daripada Datuk Seri, Yang Berhormat Datuk Seri. Cumanya saya ada beberapa soalan kepada Yang Berhormat Datuk Seri. Soalan yang pertama, Parti Islam se-Malaysia pernah bekerjasama dengan banyak parti, termasuk Democratic Action Party DAP sewaktu Barisan Alternatif dan Pakatan Rakyat, dan sedang bekerjasama dengan MCA dan MIC sewaktu 1970-an dan juga Perikatan Nasional sekarang, dan baru atau bakal bekerjasama dengan Parti Gerakan Rakyat Malaysia.
Majoriti pemimpin daripada ketiga-tiga parti ini adalah terdiri daripada golongan kaum bukan Melayu. Berdasarkan pendahuluan ini, yang berhormat, boleh mengulaskan antara DAP, MCA dan juga Gerakan, mana yang lagi sedang untuk bekerjasama bagi pihak PAS, dan juga apakah yang PAS akan ataupun telah lakukan untuk bekerjasama bagi tiga-tiga parti ini. Ini soalan pertama saya, Yang Berhormat Datuk Seri. Soalan kedua saya, terdapat satu golongan rakyat bahkan di Malaysia ataupun seluruh dunia yang terdiri daripada mereka yang tidak beragama ataupun percaya kepada wujudnya Tuhan tetapi tidak menganut mana-mana agama. Golongan ini dikategori ataupun dikenali sebagai atheist, melainkan mereka yang percaya kepada wujudnya Tuhan itu saja. Kebanyakan mereka ni mengaku kepada undang-undang dan banyak juga melanggar undang-undang terdiri daripada mereka yang beragama. Justru apakah pandangan dan pendirian Yang Berhormat Tuan Guru dan PAS terhadap mereka? Sama ada mereka harus dibiarkan kalau tidak melanggar undang-undang, kalau tidak melakukan apa-apa yang melanggar moraliti, ataupun mereka harus dididik ataupun diajar untuk sekurang-kurangnya menganuti satu agama. Soalan ketiga saya, Yang Berhormat, sekiranya Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru menjadi Perdana Menteri Malaysia, apakah polisi yang sedia ada akan YB ubahkan untuk mencari titik persamaan dan menjaga hak orang bukan Islam? Itu saja soalan saya. Terima kasih, Saudara Moderator. Terima kasih Saudara Pek Cina. Tiga soalan yang amat mencabar. Tapi saya yakin Tok Guru Haji Abdul Hadi boleh menjawab untuk kita semua. Silakan Tok Guru. Yang pertama tentang berlakunya perbezaan dalam pandangan-pandangan dalam ajaran Islam antara negeri-negeri. Perlu disedari bahawa dalam Islam ini ada dua bahagian ajarannya. Yang pertama disebut sawabit, perkara yang tetap, prinsip-prinsip yang asas. Seperti percaya pada Tuhan yang satu, adil untuk semua, hak keadilan untuk semua, hak asasi manusia ini sama. Halal dan haram itu sama. Di sana ada perkara yang mengalami mutaghayyirat, perubahan masyarakat dan realiti, situasi satu masa yang lain. Sebagai satu contohnya, dalam masalah kerakyatan, Islam ada beberapa mazhab. Ada mazhab dalam Islam mengatakan orang bukan Islam boleh jadi rakyat hanyalah penganut Yahudi, Kristian dan Majusi saja. Tak ada Buddha, tak ada Hindu, tak ada lain. Lain pada Kristian, Yahudi, Majusi, tak ada rakyat. Boleh jadi rakyat hanyalah Hindu, hanyalah Kristian, Yahudi dan Majusi saja. Ini mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang menganut di penduduk Malaysia ini. Yang kedua, penganut mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan penganut semua agama boleh jadi rakyat. Mengapa timbul? Sebabnya ialah kerana pemimpin mazhab ini hidup dalam masyarakat. Imam Syafi'i dia hidup di negeri Arab. Di Arab Saudi yang tak ada Buddha, tak ada Hindu, tak ada apa. Dengan sebab itu penulisan dia, kerakyatan hanyalah bukan Islam, hanyalah penganut agama Yahudi, Kristian dan Majusi saja. Adapun Imam mazhab Hanafi dan Maliki, perkembangan ilmu dia dalam masyarakat yang lebih majmuk. Dengan sebab itu dia menerima semua kaum jadi rakyat. Sedangkan dasar umum Islam ialah masyarakat majmuk dan kemanusiaan sejagat. Ini dasar umum. Kita tak boleh paksa dalam agama. Haram kita paksa. Haram kita paksa orang bukan Islam masuk Islam. Masuk Islam mesti ikhlas. Kalau kita paksa, maka terbataslah kerakyatan itu untuk Yahudi, Kristian, Majusi saja. Orang lain paksa. Tak boleh jadi rakyat. Tetapi bila pendakwah yang datang ke Malaysia, mereka yang faham tentang Islam, mereka tak ikut mazhab mereka. Dan mereka ubah pandangan-pandangan mazhab ini berdasar realiti yang ada di Malaysia. Hindu ada, Buddha ada, macam-macam ada. Mereka terima masyarakat majmuk. Itu perubahan itu berlaku. Kebanyakan negeri Arab masih tutup. Kita kena sedar. Dengan sebab itu,
Arak tak boleh sati wajah pada Islam, tak boleh. Kerana mereka tutup. Ada orang menganggap, ada orang negeri Arab tu tak tahu tentang agama Buddha, agama Hindu pun. Dia tahu kelompok dia saja. Dan sebab itu berlaku hal-hal yang bercanggah dengan Islam. Ini kerana kejahilan mereka tentang agama Islam. Yang kedua, saya kerja masa, PAH pernah kerjasama dengan MCA dengan MALC, UMNO dalam Barisan Nasional tahun 73-74 selepas peristiwa 13 Mei. Kemudian akhirnya bekerja dengan DAP. Kerjasama kita dengan semua parti berasaskan kepada parti itu menerima titik persamaan macam saya sebut tadi. Tetapi tak boleh ganggu asas perjuangan PAS. Bila ganggu asas perjuangan PAS, kita tak boleh kerjasama. Dia menolak konsep Islam yang kita perjuangkan. Dia cuba sekat-sekat. Itu kita tak boleh kerjasama. Dengan sebab itu kita kerjasama dengan Barisan Nasional dulu selepas peristiwa 13 Mei. Macam saya sebut tadi, di Kelantan, di Terengganu, di Kedah tak ada 13 Mei. Sebab itu kita memperkenalkan pendekatan kita kepada perikatan di masa itu. Dan kita diterima dengan syarat-syarat mereka mesti membebaskan kita dalam kerajaan. Kita tak terikat dengan perikatan. Kita hanya kerajaan campuran saja, peringkat awal itu. Kita boleh bangkang kerajaan. Kita boleh kritik kerajaan, tak ada salah. Tak terikat disiplin perikatan. Itu pada masa penyertaan kita dalam MCA perikatan dulu. Tetapi bila kita sudah duduk kerajaan, terdapat penjangkaan pendapat. Bila kita nak memperkenalkan Islam, masa itu UMNO pun menentang. UMNO pun tak setuju. Bukan MCA, MIC. UMNO pun kuat menentang kita masa itu. Menyebabkan kita berpisah daripada kerjasama dengan Barisan Nasional. Kerjasama kita dengan DAP dalam tahun 99 hingga tahun 2018, kerjasama maksudnya ialah kita menerima titik persamaan keadilan untuk semua, hak asasi manusia tanpa mengganggu ideologi masing-masing, perjuangan parti masing-masing. Bila DAP ganggu pelaksanaan Islam untuk orang Islam saja. Contohnya bila kita nak haramkan arak di Kelantan, DAP campur tangan. Kita nak laksanakan hukuman-hukuman bagi orang Islam sahaja. DAP menentang. Kenapa? Kerana mereka takut orang bukan terpengaruh dengan hukum-hukum Islam. Ini jadi masalah. Contohnya, bila Tok Guru Nek Aziz jadi Menteri Persatuan Kelantan, kita panggil peniaga-peniaga bukan Islam di Kelantan. Kita tanya mereka, apa pandangan kamu tentang arak? Mereka kata arak itu dibenarkan oleh agama. Kamu boleh minum arak, boleh jual sama-sama kamu. Tentang judi bagaimana? Judi semua agama melarang judi. Lalu kita tak benar judi. Di mana kuasa kerajaan negeri ialah kuasa membenar premis. Ada boleh lesen judi itu kerajaan pusat. Kita tak boleh premis. Akhirnya kita mendapat kejayaan bila kita didatangi oleh nyonya-nyonya bukan Islam. Terima kasih kepada Tok Guru kerana tak ada masalah sosial. Tinggal judi. Terima kasih. Ini kesan dia. Menyebabkan pengaruh PAS mula mendapat dukungan positif daripada kalangan bukan Islam. Kita boleh mendapat dukungan bukan Islam. Ini dianggap ancaman oleh DAP. Maka berlakulah kenyataan agresif terhadap PAS. Ini menyebabkan kita tak boleh kerjasama. Itu puncanya. Kemudian soalan yang berikut ialah kalau saya jadi Perdana Menteri, saya tak minta Perdana Menteri. Saya nak tolong Perdana Menteri. Siapa jadi Perdana Menteri, saya tolong dia. Bantu dia untuk melaksanakan Islam. Saya terima mana-mana Perdana Menteri yang menerima ajaran Islam. Saya tak minta jawatan. Kalau dia tak halang kita nak laksanakan Islam adil untuk semua, kita dukung siapa saja jadi Perdana Menteri. Tetapi kalau dia sekat kita punya agenda, maka selamat tinggallah pada siapa yang berkat kita itu. Terima kasih. Tu ada satu soalan yang tak jawab tadi, soalan tentang etisma tadi. Apa yang perlu kita buat kepada mereka? Pertama, etisma ni satu ajaran di luar tabi'i manusia. Kerana mengikut fitrah manusia, mengikut naluri manusia mesti percaya ada yang menguasai alam. Ini naluri manusia. Adalah tidak diterima akal. Kerusi, meja berlaku terbentuk dengan sendiri. Kayu dia berbukit, dia pecah sendiri, dia bercantum sendiri jadi kerusi macam ada tukang yang buat dia. Boleh terima. Kereta dia jadi dengan sendiri dia, tak ada engineer yang buat dia. Itu boleh terima, tak terima akal. Hukum akal tak boleh terima. Dengan sebab itu mengikut fitrahnya manusia,
akan percaya ada pencipta dia. Apabila dia terdesak, dia naik kapal terbang mati. Enjin pesawat mati. Masa itu terumah ambing. Tak ada jalan untuk selamatkan diri. Masa itu dia akan minta tolong Tuhan. Ini naluri manusia. Kira begitu. Quran sebut macam itu. Seseorang manusia bila pergi ke lautan yang luas, dilanda oleh oleh malam yang gelap gelita, dia pukul ribut taupan, ombak yang besar, di masa itu dia akan minta tolong dengan Tuhan. Termasuk artis minta tolong dengan Tuhan. Saya pernah baca dalam buku, iaitulah Lenin, pemimpin komunis yang memegang ajaran kalmat tak percaya pada Tuhan. Bila Lenin menghadapi sakit yang tenat, dikelilingi oleh Politburo Parti Komunis. Masa itu semua pakar-pakar perubatan tak boleh merawat Lenin. Lenin seorang Yahudi sebenarnya. Seorang Yahudi pura-pura tak percaya pada Tuhan. Oleh kerana tak tahan sakit, dia sebut nama Tuhan. Lalu rakan dia, mengapa sebut nama Tuhan? Kan kita tak percaya pada Tuhan, kalmat kata Tuhan tak ada. Ini bila terdesak, dia percaya pada Tuhan. Ini akan jadi begitu. Sama dengan pembuat etis ni. Semuanya dalam hidup bermasyarakat, dia mesti menghormati undang-undang. Kita tak boleh paksa dia menganut mana-mana agama. Tetapi bila dia turun ke jalan raya, dia langgar lampu merah, kita kena hukum. Tak bolehlah kerana dia etis tak boleh hukum. Dia langgar lampu merah pun tak apa. Itu undang-undang yang sama. Tak ada beza. Sama etis, semua agama sama. Tapi dia nak makan yang diharam oleh Islam, kita tak boleh paksa dia. Tetapi hidup bermasyarakat mesti mematuhi undang-undang. Taat patuh pada undang-undang. Dia tak boleh ganggu. Kalau dia buat jenayah kerana dia etis, kita biar. Itu tidak boleh. Mesti tindakan diambil. Jadi undang-undang bermasyarakat mesti kuat kuasa terhadap mereka. Hak beragama, kita tak boleh paksa dia. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Tuan Guru. Dengan jawapan tu saya rasa Apik boleh faham dan puas. Kalau tak apa pun simpan dulu soalan tu nanti saya akan bagi peluang sekali lagi. Baik, kita berbalik kepada Datuk Jason from the Christian Society. Saya hadkan 2 soalan je Datuk kalau ada ya. Sebab kita ada lebih kurang 50 minit, 48 minit untuk bercakap. Sila Datuk. Terima kasih Tuan Moderator. 2 soalan boleh. Mungkin apa yang penting di masyarakat, di kalangan masyarakat orang Cina, pendidikan merupakan sesuatu yang amat penting. Jadi bila kita bincang tentang pendidikan di sekolah kebangsaan terutamanya, pada hari kini agak merugikanlah kerana bila kita nampak demografi murid-murid di sekolah kebangsaan, terutamanya di sekolah kebangsaan rendah, seperti anak saya hantar ke sekolah kebangsaan di SKTTDI 1. Jadi dia merupakan minoriti dalam sekolah kebangsaan kerana lebih kurang mungkin dalam seluruh sekolah dalam darjah atau darjah 6 dia hanya 4 orang Cina saja. Yang lain tu orang Melayu. Kebanyakan orang Cina sudah hantar kebanyakan anak mereka ke sekolah swasta atau sekolah vernacular. Jadi mungkin satu komponen yang saya nampak di sekolah kebangsaan ialah bila terdapat jadual waktu, bila saya tengok jadual waktu anak saya tu, terdapat jadual waktu setengah jam untuk period kelas dalam sepanjang pagi. Lebih kurang 38 sampai 40 masa kelas blok period. Dan daripada itu, bagi orang Islam, murid-murid Islam, dia terdapat 3 blok yang besar, iaitu pengajian agama Islam, 5 blok masa, bahasa Arab, 3 blok masa, tasbih, 2 blok masa. Jadi semuanya jumlah dalam 1 minggu 10 blok masa, iaitu lebih kurang 10 times 30 minit, lebih kurang 5 jam dihaskan atau ditujukan kepada
mengaji bahasa tentang agama Islam. Dan bagi orang bukan Islam, maka anak saya sampai ke pengajian Islam, dia akan belajar moral, pendidikan moral. Itu tak ada masalah. Tapi sampai ke masa bahasa Arab dan tasmik, dia memang tak ada apa nak buat. Dia duduk dalam kelas, free period untuk dia. Jadi nampaknya semacam seolah-olah agak wasted lah, bazil saja. Dia tak belajar agama Arab dan tak belajar tasmik. Dan tambahan pula, bila terdapat satu option di sekolah untuk belajar bahasa Cina, saya nampak ramai murid atau ibu bapa murid-murid orang Melayu Islam, sebenarnya mereka nak membuat pilihan untuk belajar bahasa Cina, tetapi oleh kerana terdapat bahasa Arab dalam jadual sekolah, mereka kata terpaksalah kita belajar bahasa Arab, tak dapat buat pilihan. Jadi mereka pun harap kalau bolehkah perkara-perkara mengenai agama Islam itu semua dimasukkanlah dalam rumah, di masjid dan bukan di sekolah. Kerana bila terlalu banyak unsur-unsur atau pengajian Islam di sekolah, maka murid-murid orang Melayu dan Islam lebih kurang bila dibanding dengan sekolah vernacular. Mereka mungkin left behind kerana tak dapat belajar sains dan maths. Bila di sekolah vernacular, you dapat belajar sains dan maths. Tak ada unsur Islam dan itu. So kalau boleh membuat satu polisi di peringkat kerajaan di mana dikurangkan sedikit sebanyak pendidikan agama Islam di sekolah. Mungkin pendidikan agama Islam sepatutnya dijalankan di masjid, di rumah, di mana tempat yang sebenarnya ustaz dan juga ibu bapa mesti mengambil tanggungjawab yang lebih lah. Jangan outsource kepada sekolah. So itu apa pandangan YB Datuk Seri. Dan kedua, soalan kedua ialah kita tahu bahawa negara ini terdapat polarisasi dan kadang-kadang orang kata polarisasi itu jurang perbezaan lebih menjadi lebih besar sekarang kerana terdapat satu defisit sosial yang telah menghalang perpaduan negara kita. Dan mungkin faktor-faktor yang menyumbang kepada defisit sosial ini, faktor pertama ialah mungkin jurang kelas sosial berdasarkan pekerjaan dan ekonomi. Faktor yang kedua mungkin pendidikan yang berlainan. Dan faktor ketiga mungkin ialah kurang penguasaan bahasa Melayu, iaitu bahasa kebangsaan kita. Oleh kerana itu tak dapat berkomunikasi dengan antara satu sama lain, merentasi bangsa dan juga agama. Dan keempat, mungkin penyalahgunaan media sosial. Jadi daripada empat faktor ini, apakah pandangan YB itu, Tuan Guru? Adakah benar ke empat-empat ini atau hanya satu daripada ini yang mungkin mesti ditangani dan cuba kita atasi supaya kita dapat mencapai perpaduan yang lebih baik di negara ini? Terima kasih. Terima kasih Datuk Lisan. Sila Datuk Guru untuk menjawab soalan. Ya, yang pertama tentang pendidikan. Kita menerima ilmu adalah keperluan hidup, macam keperluan makanan. Mesti ada. Dalam Islam tak ada pemisahan antara agama dan ilmu. Kita mengalami masalah sistem yang diwarisi zaman penjajahan. Memisahkan Islam dengan ilmu menjadi masalah. Pada awal Islam itu ada dalam semua ilmu. Ada kaitan dengan agama semua. Sains, teknologi bukan saja ilmu ibadat. Asalnya begitu. Timbulnya kecelaruan ini menyebabkan orang Islam bila belajar sains teknologi dia jauh daripada agama.
Padahal agama tak berpisah, sains teknologi. Yang belajar agama tak tahu hal masyarakat. Jadi begitu. Dengan sebab itu kita mestilah menangani orang Islam sendiri supaya menggabungkan agama dengan ilmu-ilmu yang lain. Ini tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Dalam masa yang sama, sekolah binekala kita tak boleh halang. Tadi ada soalan saya lupa nak jawab. Ini baru saya ingat bila Jason Leong sebut, saya ingat soalan yang saya tinggal tadi. Sekolah jenis kebangsaan. Saya rasa di Malaysia satu-satunya yang membenarkan sekolah jenis kebangsaan. Di Indonesia tak benar, di Thailand tak benar, sekolah Cina, sekolah bahasa dia saja. Di Malaysia ni agak istimewa sedikit membenarkan sekolah berbagai-bagai bahasa. Semua bahasa boleh buka sekolah dia. Inilah diajar oleh Islam. Kerana kita tak boleh paksa sesuatu bangsa tu buah dia punya bangsa, buah dia punya bahasa. Bukan Islam menggalakkan kita belajar berbagai bahasa. Digalakkan. Makin banyak kita tahu bahasa, banyak ilmu yang kita dapat. Itu diajar oleh Islam. Begitu. Dengan sebab itu, kita menggalakkan sekolah berbagai bahasa. Dalam masa yang sama menggalakkan orang Islam mempelajari bahasa-bahasa lain. Galak. Tapi bila kerana masa tak cukup, itulah timbul masalah yang saudara Jason Leong sebut tadi. Masa tak cukup dan kemampuan kita manusia ni, otak kita tak pernah nak isi dalam semua, dalam satu masa. Ini satu masalah. Apa yang penting kita serah pada minat masing-masing, dia nak pilih bahasa apa. Dalam masalah agama, Islam juga menggalak kita mempelajari perbandingan agama. Di samping kita belajar Islam, kita kena tahu agama lain untuk banding, bincang, dialog secara ukhuwah, secara bersaudara dengan agama lain. Itu kita galakkan untuk kita tahu, untuk mencerahkan kebenaran. Di sana ada titik bersamaan kemanusiaan, titik bersamaan antara agama. Itu ada, tak dinafikan. Cuma roh dia saja beza. Jadi titik bersamaan yang perlu kita temukan. Tentang polarisasi jurang perbezaan kaum, kita kena sedar bahawa manusia tak boleh disatukan macam kayu, macam batu, macam makhluk lain. Mesti disatukan perasaan dia. Dengan sebab itu, jurang ekonomi bukan satu faktor saja. Kelas pendidikan bukan satu faktor saja. Ada faktor-faktor yang lain. Yang penting ialah adil untuk semua. Ini penting. Boleh menyatukan kalau kita adil untuk semua. Hak manusia untuk semua. Ini penting. Kalau kita dapat realisasikan adil untuk semua, maka ekonomi yang adil, politik yang adil, itu dapat direalisasikan. Tanpa adil, jurang itu tak boleh disatukan. Dengan sebab itu, konsep adil untuk semua itu perlu diutamakan lebih daripada segala-galanya. Dan saya menerima hakikat media sosial memainkan peranan yang sangat negatif. Sangat negatif. Kerana kita memakai polisi langit terbuka. Seolah-olah tidak ada kawalan. Dan kita kena sedar sifat manusia ni lebih suka yang negatif daripada positif. Nafsu dia begitu. Ini merosot. Dengan sebab itu satu kawalan terhadap media perlu dilakukan. Satu undang-undang membetulkan perlu dilaksanakan. Kerana kita berada laksana dalam satu bahtera. Satu kapal. Kalau kapal kita bocor, kita tenggelam semua, tak ke bangsa Melayu Cina, tenggelam habis. Sebab itu kita mesti pelihara masyarakat kita ni sama-sama tanggungjawab. Dengan sebab itu, penyalahgunaan media sosial ni perlu dikawal dengan sungguh-sungguh. Teknologi media penting, tak dapat dinafikan. Tetapi kita tolak yang negatif, ambil yang positif saja. Ini memerlukan satu tindakan yang proaktif, tindakan yang serius dari semua pihak. Terima kasih. Terima kasih Tok Guru. Kita beralih kepada Saudara Wong. Ada ke Saudara Wong? Tak ada. Tak ada. Saya bergerak dulu kepada Apek Cina. Sementara tunggu Saudara Wong. Silakan Apek. Kalau ada soalan, saya bagi masa kita ada 10 minit. Okey. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru, saya ada 2 soalan pendek dan 3 soalan lagi pendek. Jumlah 5. Saya tamak sikit, mohon maaf ya. Soalan pendek saya nombor 1. Perlembagaan persekutuan adalah luhur. Namun terdapat cara untuk memindahnya. Andai kata Tuan Guru berjaya memimpin 2/3 kerusi di Parlimen, artikel mana dalam perlembagaan yang Tuan Guru ingin memindah dan berasa telah tidak bersesuaian dengan situasi sekarang? Ataupun perlembagaan sekarang okey saja dan tidak harus dipindah? Ini
Nombor satu. Nombor dua, apakah respon Yang Berhormat Tuan Guru terhadap bekas hakim yang berbahagia Datuk Gopal Sriram yang menyangkal YB Tuan Guru atas ulasan Tuan Guru mengenai isu Mahkamah Persekutuan dalam Seksyen 28 Enactment Jenayah Syariah Selangor ini. 3 lagi soalan pendek Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru. Tadi Yang Berhormat Datuk Seri mengatakan bahawa Datuk akan sokong siapa-siapa sahaja untuk jadi Perdana Menteri asalkan boleh mengembangkan agama Islam. Kalau seorang yang bukan Islam, dia menyokong penyebaran agama Islam, contohnya seorang pemimpin dari Dewan Pendukung PAS, bolehkah orang bukan Islam itu yang menyokong pengembangan Islam menjadi Perdana Menteri Malaysia? 2, soalan peribadi Yang Berhormat, apakah keputusan yang paling Yang Berhormat kesal dalam kehidupan ini? Dan soalan terakhir, kalau kita bincang tentang keadilan, kita boleh menukarkan agama dari agama lain ke agama Islam di Malaysia. Tapi kalau menukar agama daripada Islam ke agama lain di Malaysia pula, menyalahi sisi undang-undang. Saya cuma nak tanya saja pandangan Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru. Bukan saya menyokong ke, saya sendiri tiada pandangan dalam ini. Mohon mendapat satu ulasan yang boleh membuka mata kita semua. Terima kasih. Silakan Tok Guru untuk jawab 5 soalan tu. Pertama, tentang perlembagaan persekutuan. PAS terlibat dengan parti-parti yang memperjuangkan kemerdekaan di awal kemerdekaan dulu. Dalam perundingan Suruhanjaya Raya. Kita menerima konsep perlembagaan, iaitu Islam agama persekutuan, dalam masa yang sama menerima hak-hak agama lain. Ini sangat penting. Apa yang perlu perubahan ialah menafsirkan Islam itu. Bukan satu religion. Mesti ditafsirkan Islam dengan makna yang lebih luas, melibatkan aspek kehidupan manusia. Barulah kita dapat dirasakan adil untuk semua. Sekarang ni Islam adil untuk semua tak dapat direalisasikan kerana kita menafsirkan dengan makna yang sempit. Kalau dilaksanakan Islam adil untuk semua, Islam makna yang luas, maka adil untuk semua dapat dilaksanakan. Ini penting. Dan sebab itu menafsirkan apa dia Islam, itu sangat penting. Yang kedua, dari segi respon saya terhadap bekas hakim yang menyentuh tentang saya menyebut tentang keputusan menolak bidang kuasa Mahkamah Syariah Negeri Selangor. Ini keputusan yang mengizinkan LGBT, mengizinkan amalan luar tabi'i di negara kita. Satu, peraturan yang tak sesuai dengan masyarakat kita. Pada pandangan saya, tak munasabah orang yang cerdik pandai, orang yang bijak boleh membela kalangan homoseksual, orang di luar tabi'i boleh membela. Itu di negara barat sesuai, di Malaysia tak sesuai. Ini saki baki warisan penjajah British yang tinggal pada kita, yang patut kita buat. Di mana amalan dua tua ini ditentang oleh semua agama, bukan sahaja Islam, termasuk agama Kristian, agama Buddha, kecuali mereka tak ada agama saja. Saya bersepakat dengan penganut agama lain dalam masalah ini. Oleh kerana tak ada orang, saya memberanikan diri. Sekurang-kurangnya hari ini saya tulis satu artikel keluar dalam Harakah Daily. Artikel itu ialah apa yang saya buat kenyataan itu adalah satu umpan kain untuk mendedahkan siapa yang mendukung pahaman kebebasan liberal, siapa yang mendukung. Jadi mereka yang mendukung pahaman liberal mendongokkan diri mereka masing-masing. Sekurang-kurangnya itu yang penting. Masalah orang nak bertindak tertular pada mereka. Saya sanggup mengorbankan diri saya demi untuk membetulkan keadaan. Yang kedua, tentang siapa jadi PM. Oleh kerana saya menganut Islam adalah ideologi negara, maka JPM mesti orang yang menganut Islam. Kalau dia tak menganut Islam, dia tak menganut ideologi negara. Kita tak boleh terima. Islam ni bukan sahaja sebagai satu pahaman politik, termasuk akidah dalam diri. Perhitungan dosa dan pahala. Percaya pada dosa dan pahala. Contohnya rasuah yang ditanya tadi. Rasuah dalam Islam bukan sahaja salah dari segi undang-undang. Salah dari segi hukum dosa dan pahala. Kalau kita
selamat daripada undang-undang dunia, kita dalam neraka di hari akhirat. Ini kepercayaan orang Islam. Tetapi orang bukan Islam, dia tak ada aspek-aspek rohani ini. Dengan sebab itu, aspek rohani mesti ada pada pemimpin negara. Masalah orang Islam tak amal Islam itu cerita lain. Dengan sebab itu, kalau negara komunis, mestilah orang menganut ideologi komunis. Negara liberal kapitalis mesti menganut pemimpin negara. Begitulah. Kalau sebuah negara itu berlalahkan perakidah Islam, mesti seorang menganut Islam. Maka orang bukan Islam tak boleh jadi ketua agama. Namun Islam mempunyai fleksibel membenarkan jawatan-jawatan eksekutif kepada orang bukan Islam yang tak berkait dengan masalah dasar. Itu dibenarkan. Tak jadi salah. Tetapi ideologi lain tak benar. Ini beza kita dengan agama lain. Kemudian tentang keputusan yang paling menarik. Keputusan yang paling menarik yang saya sangat gembira ialah bila saya mencadangkan Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri untuk ganti kerajaan baru. Itu yang sangat menarik. Jangan saya diterima di rakan-rakan. Ini satu peristiwa yang sangat bersayah pada saya. Dan Tan Sri pun sebut, saya orang mencalonkan dia Perdana Menteri. Itu sebagai satu penyelesaian terhadap masalah negara yang dapat saya sumbangkan kepada negara dan masyarakat kita. Setelah kita mengalami masalah-masalah dan masuk bertahun. Contohnya malangnya kita menghadapi COVID-19. Itu masalah saja. Tak dapat selesai dengan cepat. Yang kedua tentang masalah menukar agama. Menukar agama ni kita kena sedar. Saya sebut tadi Islam bukan saja satu agama. Islam termasuklah juga ideologi politik, termasuk ideologi keselamatan negara termasuk. Seorang yang menukar agama, dia anggap ejen kepada negara asing. Ejen kepada negara musuh. Itu dia anggap bahaya pada Islam. Jadi orang yang menukar agama, dia diam, itu peribadi dia saja, tapi itu kita tak boleh bertindak. Tak boleh tindak. Tindakan yang keras dalam Islam ialah terhadap mereka yang menukar agama, menjadi ejen kepada musuh, dia anggap bahaya pada keselamatan negara. Itu saja. Ya. Terima kasih Tok Guru dengan jawapan yang diberikan tadi. Saya harap Apik puas hati. Tak apa, ini baru pertama kali. Kita mungkin akan ada lagi pertemuan-pertemuan begini kerana ini harapan yang kita harapkan supaya masyarakat bukan Melayu, bukan Islam mendengar sendiri daripada mulut Tok Guru apa yang mereka fikirkan. Baik, Mr. Wong ada ke? Tak ada Mr. Wong. Okey, oleh kerana Mr. Wong tak ada, saya nak bagi peluang kepada Tok Guru untuk memberikan penutup lebih kurang dalam 10 minit, 15 minit tentang harapan juga kenyataan yang boleh dikemukakan untuk masyarakat bukan Islam tentang Islam di Malaysia. Silakan Tok Guru. Terima kasih kepada semua rakan-rakan panel yang sudi mengadakan pertemuan secara bersemuka. Apa yang penting adalah saya memperkenalkan apa dia itu Islam. Kalau sekiranya masyarakat bukan Islam yang ada di Malaysia boleh menerima berbagai ideologi yang bukan berkaum bangsa mereka. Sosialisme, liberal kapitalisme bukan daripada China, bukan daripada India. Asal semua daripada Barat. Bahkan mereka yang berjuang ideologi komunis, itu Kalmak bukan orang China, bukan orang India, sanggup masuk hutan sampai mematikan diri. Ideologinya sudah luput sekarang ni. Mereka sanggup berjuang. Mengapa mereka tak boleh benar pada Islam sebagai satu konsep negara yang adil untuk semua? Kalau mereka boleh terima ideologi lain tanpa menganut agama, tanpa menganut agama Islam, aspek ideologi negara mereka terima saja. Kita mengamalkan demokrasi, beri peluang kepada kita dalam masa satu penggal, tunjuk bagaimana kita nak laksanakan Islam ni. Lihat dulu. Pilihan raya akan datang, dia boleh tolak kita bila-bila masa. Itu peluang demokrasi yang sangat yang baik, yang tidak memaksa kita. Maka PAH mengambil peluang. PAH adalah parti yang mengikut proses demokrasi yang pernah mengalami pasang surut dalam perjuangannya, pernah menang memerintah dua buah negeri Kelantan, Terengganu, dijatuhkan, tidak ikut perlembagaan, kita tak sabar, kita tak turun jalan raya, kita tak huru-harakan negeri, kerana kita pilih demokrasi, tak mahu susahkan rakyat, kita terima kekalahan, pernah tinggal satu kursi, negeri kita merintah jatuh. Kita tak mengamuk. Kita pilih demokrasi juga. Ini sikap yang kita laksanakan terus menerus sehingga hari ini.
sepatutnya masyarakat menilai kita dan menerima bagaimana kesadaran kita dalam memperjuangkan rakyat bagi negara Malaysia supaya kita sentiasa dalam keadaan aman dan selamat. Terima kasih. Terima kasih Tok Guru. Mr. Wong dah muncul. Mr. Wong, ada soalan, saya bagi peluang 1 atau 2 soalan sebelum kita tutup program pada petang ni. Mr. Wong, ada soalan? Ya, maaf tadi sebab line tak bagus, saya terkeluar. Okey. Okey. Silakan kalau ada soalan. Okey. Bila tadi YB Datuk Seri sebut tentang vernacular school tu, saya amat gembira sebab saya nampak bahawa sebenarnya YB Datuk Seri setuju dengan sekolah-sekolah yang pelbagai jenis supaya kita boleh meluaskan lagi pembelajaran kita, supaya kita boleh boleh fasih dalam beberapa bahasa yang berlainan supaya pasaran kita lebih besar. Ini yang saya amat gembira bila dengar YB Datuk Seri cakap tentang ni. Tetapi bila YB Datuk Seri cakap tentang ideologi negara, saya ada keliru sikit sebab bila YB Datuk Seri cakap tentang ideologi negara dan YB bersamakan dengan negara Islam, sebab yang saya faham, apa yang saya baca dalam sejarah, sebenarnya bahawa kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman dia kata negara Malaysia tu negara sekular, bukan negara agama. So kalau Malaysia tu negara sekular dan kita kata ideologi Islam bersama dengan ideologi negara, adakah itu bercanggah? Sebab pada saya ini tak sama sekali. Okey. Dan lepas tu bila tadi saya sebab line tak jelas, saya dengar pun tak berapa jelas tentang kes LGBT yang disebut oleh YB. YB sebut tentang kes LGBT dekat mahkamah seperti apa yang disebut oleh saudara Tai tadi. Bila kita tengok kes ini, kalau seorang LGBT tu dia tidak ada pegangan agama ataupun agama dia tidak melarangkan LGBT. Okey. Apakah pendirian kita tentang kes ini? Sebab sefaham saya dalam agama Islam dan Kristian memang tidak boleh kes LGBT. Okey. Tetapi bukan untuk agama yang lain, tidak semestinya untuk agama yang lain. Dan tidak semestinya untuk mereka yang tidak memeluk apa-apa agama, misalnya atheist. Sebab apa yang saya nampak, selalunya kita yang memeluk sesuatu agama, kita anggapkan atheist tu orang yang jahat, orang yang tidak ada moral. Tetapi sebenarnya bila kita tengok ada ramai kawan saya yang tidak memilih apa-apa agama, tetapi orang dia baik juga. So anggapan yang atheist tu orang jahat, tak semestinya betul. Dan untuk kes LGBT ni macam mana pula mereka yang non-Muslim, non-Christian atau atheist? Terima kasih. Terima kasih Saudara Wong. Silakan Tok Guru 2 soalan. Yang pertama, saya terima kasih tentang sekolah vernacular. Memang Islam mengajar kita manusia berbagai bangsa dan bahasa. Itu tanda kebesaran Tuhan. Paling banyak bahasa kita tahu, makin banyak ilmu kita dapat berbagai bangsa. Kita galakkan. Namun demikian, kita terima hakikat bahasa perantaraan menyatukan kaum. Ini mesti diperkatakan. Kita sudah terima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Itu kita terima. Dengan sebab itu, sepatutnya semua kaum di Malaysia memperkasakan bahasa kebangsaan dia di samping hak bahasa dia sendiri. Dan orang Melayu patut belajar bahasa lain. Ini satu perkara yang perlu kita kemukakan. Yang kedua, tentang keliru berkenaan dengan perlembagaan. Apa yang saya sebutkan tadi ialah dia sebut Malaysia sebuah negara sekular. Di sini ada peristiwa bersejarah. Apabila seorang Jaya Red mengubah perlembagaan, di mana tak disebut peranan Islam dalam perlembagaan itu. Lalu NGO-NGO Islam dan parti-parti Islam, PAS, UMNO termasuk Raja-Raja Melayu mengemukakan memorandum Jaya Red, mendesak supaya letakkan Islam dalam perlembagaan. Apa jadi masalah ialah mereka terima letak Islam dalam perlembagaan. Bila menafsirkan Islam,
Di mana Suruhanjaya Red adalah orang putih, orang England. Dia tafsir mengikut perkataan religion. Sedangkan kita perkataan ad-din. Makna beza. Religion ni terhad perkara aspek spiritual saja. Ibadat saja, akhlak saja. Tak ada politik, tak ada ekonomi. Sedangkan Islam itu bukan sahaja religion, way of life. Merangkumi aspek hidup manusia. Di sini timbul pencanggahan. Dengan sebab itu, kita mesti menafsirkan perlembagaan mengikut kemerdekaan kita. Bukan pentafsiran mereka. Itu sepatutnya. Dalam masa yang sama, di masa itu parti-parti yang bukan Islam menerima perlembagaan ini. Kerana mereka menjunjung tinggi apabila kerakyatan mereka diterima, apabila hak agama lain juga dibenarkan. Ini satu perkara yang mereka boleh terima. Itu kita terima. Ini dulu. Nak nafsir detail dulu kita boleh bincang sama-sama kita dia semasa-semasa. Bahkan sejarah negara kita berapa kali pindah perlembagaan sudah ajak kali. Perlembagaan dipindah. Apa salahnya kita pindah kepada lebih positif dalam hubungan kaum. Ini sangat penting. Untuk adil untuk semua. Bukan untuk mengekalkan kuasa. Banyaknya pindah perlembagaan nak kekalkan kuasa saja. Bukan pindah untuk mencipta keadilan untuk semua. Ini silap kita. Yang pentingnya. Kemudian soalan tentang LGBT. Walaupun kita ada kebebasan beragama, tetapi di sana ada perkara yang boleh merosakkan kemanusiaan. Bila merosakkan kemanusiaan, walaupun ada agama lain membenarkan, kita tak boleh benar. Contohnya bila Islam masuk ke India. Di India. Antara upacara agama di India ialah upacara shanti. Bila suami meninggal dunia, isteri dibakar sama. Dibakar sama. Ini betul ke? Itu hak agama dia. Kita tak boleh benar. Dengan sebab itu Islam memerintah India, Islam mengharamkan upacara shanti. Bukan berarti haram. Islam yang haramkan. Tak benar. Maka kita tak benar bakar isteri bila suami mati. Yang peliknya bila isteri mati, suami tak dibakar. Patut kena bakar juga lah suami. Ini bakar isteri saja. Itu tak adil lah itu tu. Ini tak betul. Itu kita halang. LGBT ni nyata menimbulkan penyakit HIV. Penyakit yang menjangkit kepada anak-anak, jangkit berkeluarga, jangkit bermasyarakat. Ini sangat bahaya. Bila bahaya, kita tak boleh benar, tak boleh izin sekali-kali. Dan kita lihat masyarakat barat sedang mengalami keruntuhan pada hari ini. Kita tak boleh junjung kebebasan barat yang sudah meruntuhkan diri mereka sendiri. Kita kena sedar bahawa masalah rumah tangga di barat sangat berudung. Anak tak kenal ayah di barat. Sehingga orang kaya berwasiat pada anjing untuk harta dia, berwasiat pada anak. Ini keruntuhan di sisi keluarga yang berlaku di barat. Adakah kita nak hadapi sama masalah ini? Tidak boleh. Dengan sebab itu, yang boleh meruntuhkan keluarga, sama ada keluarga orang Islam, keluarga orang bukan Islam, kita jaga sama. Kalau kita biarkan hal-hal macam ini, institusi keluarga akan jadi runtuh. Ini kita tak ada benar. Kebebasan kita ada sempadan dan ada batas. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Guru Datuk Haji Abdul Hadi Awang dengan masa yang diluangkan untuk kita. Saya percaya dan yakin bahawa ketika panel masih ada soalan yang nak dikemukakan. Namun seperti yang saya sebutkan tadi, ini merupakan program pertama jurung-jurung kali kita adakan dan insya-Allah dengan sambutan yang begini daripada panelis dan cadangan juga daripada panelis, kita akan lakukan lagi bersama dengan panel yang sama atau mungkin panel yang berbeza, kerana ini adalah antara medium untuk kita dekatkan masyarakat Malaysia seluruhnya yang terdiri daripada berbagai kaum dan agama. Dan tujuan hubungan Islam dengan bukan Islam dalam konteks negara Malaysia yang kita bincangkan hari ini, bagaimana bentuk hubungan yang kita mahukan, bagaimana bentuk masyarakat yang kita mahukan, apakah hasrat dan cita-cita kita pada masa depan, terutama bila menghadap PR15 yang tak berapa lama lagi. Diharap dengan penjelasan yang ada tadi, seperti yang Tok Guru sebutkan tadi, berilah peluang kepada PAS untuk menunjukkan kebolehannya mentadbir negara, pada buktikan di 3 negeri, 2 negeri utama, Kelantan dan Terengganu, dan sekarang di Kedah. Peluang perlu diberikan untuk melihat. Kita telah memberikan kepada banyak pihak dan masa masih ada untuk kita berfikir, dan kita ada lebih kurang mungkin 2, 3, 4 bulan lagi untuk bersama. Dan saya berharap supaya pertemuan pertama ini menjadi pemangkin kepada pertemuan-pertemuan berikutnya, dan mungkin nanti kita boleh bertemu secara fizikal. Kerana masalah connection macam Mr. Wong tadi, dia terputus, ada maklumat yang dia tak dapat. Jadi
saya lebih suka kita dapat bertemu secara fizikal, dapat bercakap dan dapat bertemu muka, melihat sendiri, wajah-wajah bertemu berdepan ya. Jadi lebih mudah untuk kita bermuamalah atau berdialog dan berkomunikasi. Semoga usaha baik ini, saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Harakah dan juga Lajnah NGO PAS Pusat yang bertungkus lumus berusaha mencari panel untuk bersama dalam program seperti ini. Bukan senang nak cari 3 panelis ni sebenarnya. Ya, kita terpaksa cari beberapa orang kontak kita hingga dapat bertemu. Dan saya yakin masih ada lagi soalan dan persoalan yang terbuku di hati masing-masing. Jangan bimbang kerana seperti yang saya sebutkan tadi dan juga disebut oleh Ustaz Misbah tadi, ini merupakan program pertama dan alhamdulillah sambutan cukup baik daripada 3 panelis. Perbincangan yang nampak matang, yang tidak beremosi. Mungkin ada beberapa soalan apa yang tu tak sebut, tak jawab, mungkin tak sesuai di mata umum. Yang ni nanti bila berjumpa Tok Guru secara fizikal, boleh tanya dia sendiri. Begitu juga kepada Datuk Jason dan Mr. Wong. Saya yakin ada soalan-soalan peribadi yang ada tanyakan kepada Tok Guru yang tak sesuai kita umumkan di khalayak. Jadi kita tunggu dan berdoa sama-sama dengan cara masing-masing supaya COVID ini dapat selesai dan masing-masing akan dapat vaksin. Ya, jangan pula tak ambil vaksin kerana itu penting untuk kita menghadapi pandemik yang alhamdulillah nampak gayanya semakin berkurang sekarang ni, dan kita berharap dan berdoa moga-moga dengan kurangnya bilangan kes COVID-19 kita dapat buat program bersemuka seperti yang saya sebutkan tadi, kerana dia lebih mesra ya. Lebih mesra dan lebih mudah untuk kita berkomunikasi. Walaupun saya masih ada 15 minit, saya rasa cukup setakat tu dulu untuk kita bertemu pada hari ini permulaan. Semoga pada waktu terdekat kita berharap supaya dapat bertemu lagi dalam program yang sama untuk membincangkan persoalan mengenai agama yang ada di Malaysia antara Islam dan bukan Islam. Mungkin selepas ini kita boleh jemput panelis Hindu dan sebagainya. Itu kita serahkan kepada penganjur supaya setiap masyarakat dapat mendengar dari mulut pemimpin PAS sendiri, bukan dengar dari media sosial yang entah mana-mana ya, atau dari akhbar yang kadang-kadang misquoted atau salah petik kata-kata Tok Guru. Dan ini berlaku di mana-mana, dan kita akui bahawa PAS sentiasa menerima serangan dari mula tubuhkan sebelum 60 tahun dulu. Cuma kita berharap kerana ada wakil Persatuan Buddha, wakil Persatuan Kristian di sini dan wakil masyarakat Cina yang dah biasa berbahasa Melayu yang saya kerap juga ikuti di Facebook. Semoga usaha baik ini kita doakan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bersama-sama membina masyarakat Malaysia yang majmuk ini menuju sebuah negara yang merdeka, yang benar-benar merdeka dari segi fizikal dan spiritual. Kita lihat Islam memberikan peluang kepada semua untuk mengamalkan agama masing-masing dengan kebebasan, tapi tertakluk kepada perundangan negara kita. Semoga keluaran perlembagaan yang ada seperti Tok Guru kata tadi perlukan sedikit perubahan. Kita berharap insya-Allah lepas PR15 nanti kita boleh berubah apa yang kita nak ubah supaya perlembagaan diubah untuk memakmurkan negara. Hubungan antara masyarakat lebih erat, tidak lagi berlaku seperti hari ini. Dunia tak tanpa sebadan ya. Internet tak dikawal. Kita berharap supaya media sosial dapat sekurang-kurangnya dikawal untuk mengelakkan fitnah dan kerosakan lebih buruk kepada masyarakat Malaysia. Terima kasih kepada semua yang berhormat Tok Guru yang sudi meluangkan masa 2 jam lebih kurang, Datuk Jason dari Christian Community, Mr. Wong dari Buddhist Community, dan Apek Cina. Saya teruskan menulis dan buat video di FB supaya masyarakat Cina tak takut kepada PAS. Masyarakat Cina tak pandang serong kepada Melayu. Dan untuk pengetahuan 3 panel, Tok Guru ada seorang menantu Cina ya. Ada seorang menantu perempuan Cina. Ya. Jadi itu tandanya masyarakat majmuk dan fitnah pada Tok Guru banyak yang tak betul. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua panel yang sudi bersama dengan kita dalam program ini, dan terima kasih kepada penganjur, dan kita ucapkan banyak terima kasih, dan insya-Allah berdoalah supaya program terdekat akan dapat kita adakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih.